ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal di dalam muka bumi ni, dalam alam ni. Dengan hadis yang sahih cerita tentang 30 orang tersebut. Saya ringkaskan kepada tuan-tuan. Pada zaman Rasulullah ada seorang lelaki namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Dia naik kapal bersama dengan 30 orang daripada kabilah Lukham dan Judham. Lelaki ini orang Arab beragama Kristian. Dia dengan kawan-kawan dia 30 orang, mereka naik kapal pergi ke mana tidak diperincikan. Hadis ni tuan, ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Tamim, waktu kami sampai di tengah-tengah laut, kami dipukul oleh ombak yang kuat, oleh laut yang kuat, sehingga kami hilang arah tuju, sampai tak tahu pergi ke mana. Selama 30 hari, sebulan duduk di tengah lautan. Akhirnya kami sampai di sebuah pulau yang kami pun tak tahu pulau itu di mana. Kata Tamim yang cerita ni, dia pun bawa turun bot, perahu, sampan. Maka kami pun bergerak ke pulau tu untuk berehat, minum, cari air bersih dan sebagainya. Kami pun tengah berehat-rehat di pulau tu, tiba-tiba keluar seekor binatang yang pelik. Dia berjalan mendekati 30 orang tadi, kemudian dia bercakap, "Siapa kalian?" Binatang tadi. Maka Tamim ibn Aus kata, kami pun jawab, kami adalah pemuda-pemuda Arab Kristian. Waktu tu tak Islam lagi, dia tak masuk Islam lagi. Kami pemuda-pemuda Arab Kristian, daripada semenanjung tanah Arab kami keluar. Sampai tengah perjalanan, tengah-tengah lautan, tiba-tiba laut mengganas. Kami dipukul oleh arus selama sebulan. Akhirnya terdampar di pulau ini. Tuan-tuan, bercakap dengan siapa? Binatang. Kemudian Tamim pun bertanya pada binatang tadi, "Siapa kamu?" Berani orang Arab, tengoknya, orang Arab. Bila binatang tu tanya, "Kamu ni siapa?" binatang bercakap. Hadis sahih. 30 orang ni siap jawab lagi. Jawab, dia tanya pula, "Kamu ni apa?" Binatang tu jawab, "Ana al-jassasah." Ada ulama sebut jassasah tu ialah iblis. Dia berupa jadi binatang huduh tu. Satu pandangan lah, satu pandangan. "Ana al-jassasah." 30 orang ni tanya, "Jassasah tu apa?" Dia tak jawab. Dia kata, di tengah-tengah pulau ada satu orang yang sudah lama menunggu kabar berita daripada orang lain. Ada orang pula dah di pulau tu. Maka orang yang duduk di tengah-tengah pulau tu nak jumpa dengan kalian, yang 30 orang tadi. Maka yang 30 orang tadi dalam keadaan yang tercengang. Berjalanlah 30 orang ni masuk ke dalam hutan. Akhirnya sampai di satu tempat penahanan. Masuk ke dalam. Kata Tamim, kami pun masuk ke dalam. Dan begitu terkejut, kami mendapati di dalam itu ada satu orang lelaki, manusia, tetapi tubuhnya sangatlah besar. Satu orang lelaki, tubuhnya sangat besar. Dia bersandar ke dinding gua itu dalam keadaan kedua-dua tangannya dan kedua-dua kakinya diikat dengan satu rantai besi yang tak boleh bergerak. Kaki dia, kedua-dua pahanya dirapatkan ke dadanya macam tu, rantai besi, tak boleh bergerak kaki macam tu. Kemudian lelaki yang berambut panjang itu, rambut panjang, kerinting yang sangat kerinting panjang. Lelaki itu bertanya kepada kami, "Man antum?" Kamu semua ni siapa? Lelaki yang kena ikat tu tanya.
kami Arab agama Nasrani daripada semenanjung tanah Arab naik kapal, panjang cerita. Kemudian kami pun tanya kepada lelaki tadi, siapa kamu? Lelaki tadi dia tak jawab. Kemudian dia tanya beberapa soalan, 4 soalan. Tuan dengar soalan dia. Hadis ni hadis sahih. Soalan pertama lelaki ni tanya, kamu semua tahu tak tentang Tasik Tabariyah? Yang ramai-ramai ni jawab tahu. Macam mana keadaan Tasik itu? Mereka ni jawab, yang 30 orang ni jawab, oh airnya masih banyak, orang menggunakan air di Tasik itu. Lelaki yang kena ikat ni jawab, tuan-tuan. Lelaki ni kata, satu hari apabila kamu tengok Tasik itu hampir kekeringan, maka ketika itu aku akan keluar. Satu hari Tasik itu akan kekeringan, kata lelaki itu. Dia tanya soalan yang kedua. Lelaki yang diikat tu tanya, bagaimana keadaan ladang Baisan, Nakhlu Baisan? 30 orang ni jawab, ladang tu masih berbuah, kurmanya banyak. Laki yang kena ikat tu kata, satu hari ladang itu tidak akan lagi mengeluarkan buah. Laki yang kena ikat tu tanya, bagaimana keadaan mata air Zughar? Mereka ni jawab, mata air Zughar airnya banyak. Dia kata satu hari mata air itu akan kering. Soalan yang keempat dan yang terakhir, lelaki ni dia tanya, apakah Nabi yang tak pandai membaca dan menulis telah pun diutuskan? Nampak tuan? Maka Arab yang 30 orang, pemuda-pemuda Arab yang 30 orang ni pun jawab, ya, Nabi itu telah pun keluar, telah pun diutuskan oleh Allah, dan dia telah pun berhijrah daripada Mekah ke Yathrib, Madinah. Adakah dia berperang dan dia diperangi? Pemuda-pemuda ni jawab, ya, Nabi itu diperangi. Adakah dia menang? Dia pun jawab, ya, setiap kali peperangan dia menang. Maka lelaki itu pun kata, alangkah beruntungnya siapa yang ikut Nabi, yang lelaki yang Nabi itu. Sesungguhnya, kata lelaki tadi, hanya kalian sahaja yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke pulau ini, dan aku yang diikat ini ialah Al-Masih Ad-Dajjal.